Okay, Assalamualaikum. Kita sambung lagi. Untuk episod yang ketiga ni, saya nak ajar macam mana cara untuk tulis buku stok bagi murid yang berpindah masuk ke sekolah kita. Okay. Okay, katakan ni buku stok kita kan. Setakat 3 hari bulan 1 2020. Kita dah agih. Macam dalam episod 1 tu kita dah agih, tak ada masalah. Lepas tu baki yang tinggal adalah 3. Okay. Kita tengok balik video yang episod 1 tu. Kalau tak faham lagi inilah. Okay, kemudian katakanlah kan 3 bulan 1 tu, selepas 3 bulan 1 memang tak ada apa-apa buku keluar masuk. Tak ada buku yang kita ambil daripada bos daerah ke, tak ada buku yang kita ambil daripada sekolah lain, ataupun yang kita hantar ke bos daerah ke, yang kita hantar ke SK lain. Tak ada. Okay, jadi kita tak payahlah tulis apa-apa. Kalau ada, kena tulis. Ini konon-konon tak ada lah. Okay, lepas tu dah lama-lama dah bulan 6 kan. Bulan 6. Okay, apa yang saya buat? Saya hantar buku stok untuk disemak oleh PKM. Kita tulis macam ni lah, disemak oleh PKM. Lepas tu tulislah tarikh. Biasanya saya buat bulan 6 lah untuk PKM. Tapi bulan 6 ni taklah wajib kan. Kita boleh buat je bulan berapa pun boleh. PKM dia tak kisah. Bulan berapa pun boleh. Asalkan jangan ambil 31 Disember. Sebab 31 Disember tu guru besar punya Okey, lepas tu baki terkini pada 26 hari bulan 6 ialah 3. Kita ikut semula buku yang ada ni. Okey. Okey, yang garisan ni untuk PKM dia ada satu je garisan kat bawah ni. Okey. Dia garisan dia berbeza dengan guru besar. Guru besar sepatutnya kat sini ada satu garisan merah. Kat sini ada satu garisan merah lagi kan. Yang ini dia akan nampak macam double. Kalau untuk PKM dia satu macam tu je. Atas tak ada. Bawah dia je. Okey. Tapi garisan tak wajib lah. Sebab tak ada dalam buku pengurusan, mungkin tak wajib lah. Okey. Ini saya memang suka buat. Jadi saya kekalkan. Okey. Kita sambung. Contohnya ada seorang budak ni. Nama dia Suryati. Dia masuk ke sekolah kita pada 28 hari bulan 6 2020. Okey. Dia masuk sekolah kita tu mesti dia ada surat daripada PPD, surat daripada guru SBBT lama yang kat sekolah dia dulu, menyatakan dia bawa buku apa-apa kan. Okey, jadi kita kena tengoklah. Okey, contoh yang surat yang mungkin dia akan bawa walaupun jarang-jarang berlaku. Yalah, sebab kita pun tak tahu budak tu nak berpindah ke apa kan. Kadang saya pun tak bagi ni surat ni, tapi kena bagilah sepatutnya. Kalau kita tahu, kita kena bagilah. Kalau dah tak tahu tu nak buat macam mana kan. Okey. Ini adalah contoh surat yang murid tu akan bawa daripada sekolah lama. Makluman perpindahan murid dan buku teks. Ini sekolah lama dia yang akan isi dibawa ke sekolah kita. Jadi kita akan tahulah dia bawa buku apa datang sekolah. Okey, saya tunjuk yang saya punya konon-konon surat ni dia punya lah. Okey, yang saya punya ada macam ni. Senang saya tik-tik je kalau budak tu pindah kan, saya tik-tik je lah. Okey. Budak tu pun kena ada surat macam ni juga. Tapi surat ni ada dalam buku pengurusan SBT edisi keempat. Cuma yang saya punya ni saya edit sikit lah. Okay, cikgu-cikgu boleh ikut dalam buku SBT edisi keempat tu, buku pengurusan kita tu. Okay, sepatutnya kat sini adalah nama dia Suryati kan, kelas apa-apa yang sekolah lama dia tu bertukar ke sekolah dari sekolah ini ke sekolah tuan puan. Lepas tu dia maklumkan buku apa yang budak ni bawa kan. Okay, kalau ada kertas ni memang senanglah kerja kita surat ni. Kalau tak ada, kita kena minta tolong guru kelas lah, tolong cek. Ataupun panggil lah budak tu datang bilik bos, bawa semua buku dia pun boleh juga kan. Yang mana senang. Okey, kita kembali semula.
kepada buku stok tadi. Okey, bila murid itu dah masuk, kita dah tahu dah dia bawa buku apa kan. Contohnya bahasa Melayu dia ada bawa. Okey, bahasa Melayu dia ada bawa. So, kita pun tulis lah. Okey. Okey, 28 hari bulan 6. Tarikh dia. Rujukan ni. Ini adalah surat PPD yang dia bawa tu. Kan? Murid yang berpindah, dia akan ada surat daripada PPD. Saya tak pernah tengok surat ni tapi kalau tengok dalam buku pengurusan macam ni lah dia tulis PPT. Okey. Dan dia kena bawa surat daripada sekolah lama, guru SPBT sekolah lama tu. Yang ditandatangani oleh guru besar lah. Cuma ada maklumat buku-buku yang dibawa kat situ lah. Okey. Fail nombor ni macam biasa, fail surat ialah 01. Kebanyakan semua 01 lah dengan mudah nak ingat. Kalau 02 untuk SPBTG sahaja. Okey. Bilangan naskah dibuat sebuah BM daripada sekolah lama dia. Ni nama sekolah lama dia. Nama dan jawatan kita tulis nama kita lah. Penyelaras SPBT kita sendirilah. Okey. Baki pada 28 hari bulan 6 pada tarikh ini ialah 4. Kenapa jadi 4? 3 tambah 1. Buku ni kita terima daripada sekolah lain. Jadi kita kena masukkan dalam buku stok kita dahulu. Okey. Sebab dia buku tu masuk ke sekolah kita jadi kenalah masuk dalam buku stok dulu. Okey, jadilah 4. Sekarang ni budak tu dah tak ada buku lah kat tangan dia kononnya kan. Okey, kemudian sebab dia dah jadi murid kita kena agih semula kepada murid tersebut lah. Kita nak bagi semula buku ni pada Suryati ni. Okey. Agihan ni dia berkait dengan SPBTG. Kalau kita nak agih buku, kita kena tik-tik dekat SPBTG kan. Okey. Kalau kita tak terima buku dia kat sini, macam mana kita nak keluarkan buku? Macam mana kita nak agihkan buku? Okey. Jadi memang peraturan dia kena terima dulu daripada sekolah lama dia. Okey. Okey, sekarang kita akan keluarkan pada Suryati semula. Kita pun tulislah tarikh yang sama pun tak apa. 28 bulan 6 2020 kepada katakan Suryati tu masuk 4 dedikasi. Okey, kita tulislah nama kelas yang baru dia tu. Nombor rujukan SPBTG 2020. SPBTG tu yang borang agihan yang kita tik-tik-tik tu kan. Okey, 2020 ni sebab buku tahun 4 ni diguna pada tahun 2020. Okey, tahun semasa lah kiranya. Bilangan naskah, kita keluarkan 1 buku BM untuk Suryati. Jadi 4 tolak 1 sama dengan 3. Baki terkini pada 28 hari bulan 6. Okey. Okey, ni tak habis lagi ni. Okey, kat sini ni. Dia murid baru. Jadi, kita buat agihan tu, kita kena catat dalam SPBTG. Okey. Kita tengok SPBTG, kita nak tambah dia punya nama Okey, ni nama murid lama lah. Murid lama dekat 3 dedikasi tu. Yang dah terima buku bulan 1 itulah kononnya kan. Dah siap-siap tik lah. Ini. Saya tik-tik ni semua ni. Saya buat dengan pen Tanda tangan dengan pen. Tarikh dengan pen. Nama je yang saya taip yang sebenarnya. Yang ini sebab saya nak tunjuk kan. Contoh dia lah. Okey, judul kat atas ni abaikan. Ini judul tahap 1 ni. Abaikan konon-konon ni buku tahun 4 lah. Okey. Yang murid lama dia dah settle, dia dah tanda tangan, tulis tarikh. Okey. Okey, ni contohnya saya ni guru kelas jugalah. Guru kelas. Tak nama orang lain jadi guru kelas kan. Confuse pula. Letak nama Liza lah. Liza lah. Jadi guru kelas. Okey. Cikgu dia nama Liza kan. Cikgu kelas dia nama Liza. Cikgu kelas dia dah tanda tangan. Kenapa dia tanda tangan sekali je? Sebab tarikh ni sama. Ni murid lama tau. Tarikh dia sama. Dia just letak anak panah je. Tak payahlah sign satu-satu Cikgu Liza. Okay.
Tarikh pun sama macam tu juga, tulis sekali je sebab tarikh kat sini sama. Cikgu sains sekali je buat anak panah tengok ni. Jika tarikh agihan pada semua murid adalah sama, guru tanda tangan, tulis tarikh satu kali sahaja dan buat anak panah. Macam ni. Okey, kembali pada Suryati tadi. Suryati ni dia baru masuk, kita kena tambah nama dia kan. Tambah nama dia untuk bilangan yang ke-33, murid yang ke-33 lah. Okey, saya tulislah nama dia. Cikgu kelas boleh tulis Suryati binti Atan contohnya lah. Okey. Lepas tu kita nak buat agihan, kita tik lah. Tik yang dia yang kita agih buku pada dia tu. Okey. Lepas kita bagi semualah bukunya. Okey, kita tik dengan pen. Kemudian jumlahkan berapa buah buku yang kita bagi kat dia ni, kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Apa jadi 15 sekali lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Okey, 14. Kira lah elok-elok 14 lah. Okey. Alright. Okey, yang atas-atas ni abaikan lah. Untuk salah tulis lah pula. Okey. Kemudian tanda tangan ni. Suryati tanda tangan kat sini. Buat tarikh. Tarikh dia masuk sekolah kita tu. Ni nama cikgu dia lah. Liza ni, Cikgu Liza ni dia kena sign lagi sekali. Untuk Suryati sahaja. Sebab tarikh Suryati masuk, tarikh Suryati kita agih buku pada Suryati ni, dia tak sama dengan kawan-kawan dia yang lain. Jadi Cikgu Liza kena sign lagi sekali kat sini. Tarikh ikutlah tarikh yang ini, sama tarikh dia Sebab dia pindah masuk 26. Cikgu Liza pun kena tulis tarikh 28 juga. 28 bulan 6. Okey. Ni. Murid baru pindah masuk, tarikh yang berlainan, guru tanda tangan satu persatu. Kalau ada lagi selain pada Suryati, awak tambah-tambah je lah kat bawah ni Okey. Alright. Okey. Jadi begitulah. Okey. Untuk buku stok, saya guna pen. Untuk SPBTG ni pun saya guna pen. Ada pegawai yang cakap boleh tik dengan komputer untuk agihan. Tapi saya masih lagi guna pen lah. Saya pun tak pasti yang itu sebab kadang ada banyak pendapat jadi kita nak selamat guna pen ajalah. Cuma yang saya betul-betul pasti yang ini. Yang nama boleh type dengan judul. Sebab yang ini memang saya tanya sendiri dengan pegawai Macam tanda tangan murid ni memang kena pen lah. Tanda tangan guru pun kena pen. Okey. Tarikh kena pen. Okey. Kalau ada arahan yang berbeza daripada JU ataupun penyelia hand masing-masing, sila ikut. Okey, sebab saya bukan JU. Saya cuma share apa yang saya faham sahaja. Okey. Itu saja untuk kali ini. Nanti lagi sekali kita akan tengok cara isi buku stok untuk murid yang berpindah keluar. Okey, terima kasih.